KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Apa khabar anda semua? Wani doakan agar anda semua sihat belaka dan dihindari daripada penyakit COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Dan sekarang ini kita tahu negara kita masih lagi belum menang dalam mengatasi wabak ini. Jadi sama-samalah kita menjadi rakyat yang bertanggungjawab dengan sama-sama patuh pada SOP. Bagaimana caranya? Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat ya, kalau tiada urusan penting jangan keluar rumah. Okey, untuk subjek kita hari ini kita akan sama-sama belajar satu subjek yang amat penting untuk kita kuasai dan mendalami untuk hari ini, iaitu subjek sejarah dan khususnya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 Siri 1. Jadi anda semua dah bersedia ke belum? Jadi kalau anda sudah bersedia, kita nak tengok dululah profil guru kita pada hari ini. Mari kita saksikan. Mempunyai 13 tahun pengalaman mengajar subjek ini dan kita bawakan guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Panglima Garang Selangor, Cikgu Azahari bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat ni. Begitu kacak Cikgu hari ini dalam persalinan baju Melayu ya Cikgu, untuk subjek sejarah hari ini. Jadi selamat datang ke Studio Sukses. Ini pertama kali kita bersua ya Cikgu? Ya, ni untuk Sukses SPM. Ya, Alhamdulillah. Okey, sekarang ini sebelum kita nak tanya Cikgu apa lagi yang akan kita fokuskan untuk hari ini, seperti biasa Wani akan menjemput semua guru kita untuk kita sama-sama membuat sanitasi di meja istimewa kami. Di sini kami telah sediakan hand sanitizer. Cikgu boleh pakai dan Wani pun boleh pakai sebagai langkah pencegahan awal. Okey. Baik Cikgu. Mungkin Cikgu dah boleh kongsi kepada mereka yang sedang menyaksikan ini apa yang akan kita sama-sama kuasai dalam objektif pembelajaran kita hari ini. Okey Wani, terima kasih. Untuk hari ini kita akan lebih membincangkan tentang tajuk usaha merundingkan kemerdekaan. Okey, dan untuk bab-bab yang sebelum ini seperti yang Cikgu Hayati kalau tak silap saya membincangkan bagaimanakah usaha kita nak membentuk perpaduan. Tapi apabila perpaduan itu telah wujud, Tunku Abdul Rahman telah bercuba untuk merundingkan kemerdekaan. Dan hari ini juga Wani, kita akan bincangkan tentang apakah peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, itu dia Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau sekarang ini lebih dikenali sebagai Federal Constitution kan Cikgu? Ya saya. Okey, jom kalau anda nak tahu apa yang akan kita belajar lebih lanjut, kita nak saksikan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek sejarah. Didik TV KPM. Melalui tajuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, saya dapat mengetahui tata cara Suruhanjaya Perlembagaan bagi menyediakan perlembagaan bagi sebuah negara yang merdeka. Jadi, kita haruslah memelihara perlembagaan negara kerana ianya merupakan hasil permufakatan semua pihak. Saya begitu teruja dengan tajuk ini kerana saya dapat melihat kesungguhan Raja-Raja Melayu dan para pemimpin dalam usaha untuk merundingkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Kesungguhan semua pihak harus dihormati supaya keharmonian berkekalan selamanya. Saya begitu teruja dengan topik ini kerana dapat mengajar kita bersikap prihatin dan terbuka yang berterusan dalam menzahirkan sebab perlembagaan yang merdeka. Dia juga mengajar agar kita menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan supaya negara kekal aman dan berdaulat. Maju dia negara. Didik TV KPM. Itulah dia, kita dah dengarkan pandangan calon SPM mengenai subjek sejarah
dan rata-rata mereka sebenarnya mengatakan bahawa subjek ni senang je sebenarnya. Apa yang tak senang bila mereka tak rajin membuat bacaan, betul tak cikgu? Betul ni. Okay, sama lah macam Wani. Kalau malas nak baca memang tak tahu nak jawab apa dalam sejarah tu. Tapi bila kita sentiasa membaca dan kita tahu apa yang kita baca itu, insya-Allah boleh skor A atau A+ dalam subjek sejarah. Okey, baiklah cikgu. Sekarang ni kita nak berkenalan dengan anak murid cikgu 6 orang dari Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Paling Megarang. Kerana kita bukan saja akan berdua, seperti biasa kita akan menjemput 6 murid akan bersama-sama dengan kita sepanjang 1 jam ini. Jadi jom kita persilakan mereka semua ke studio. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Khabar baik. Baik. Okey, dengan penuh semangatnya, boleh tak Kak Wani nak dengar anda perkenalkan nama, umur dan juga cita-cita anda? Kita mulakan dari Akmal. Silakan Akmal. Baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Akmal Faizi bin Muhammad Fauzi dan saya berumur 17 tahun. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang accountant. Wow, tu dia cara perkenalkan diri seperti berpidato ya cikgu. Penuh semangat. Okey, seterusnya kita ada Kaisara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Kaisara Sofia binti Arman. Saya berumur 17 tahun dari SMK Teluk Paling Megarang. Cita-cita saya nak jadi pengarah pengurusan di JAKIM Halal. Wow, hebat Kaisara. Sama-sama kita doakan untuk Kaisara. Seterusnya kita ada Zulhilmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulmi bin Syarul Nizam, berumur 17 tahun. Cita-cita saya menjadi guru sukan. Wow, hebat Zulhilmi. Ni mesti atlet juga ni kat sekolah nak jadi cikgu sukan ni. Pemain bola dia ni. Pemain bola. Okey, baik. Okey, sama-sama kita doakan. Seterusnya kita ada Atika. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Atika Zahira binti Muhammad Azhar. Saya berumur 17 tahun dan saya bercita-cita untuk menjadi accountant. Sama cita-cita dengan Akmal tadi. Okey, seterusnya kita ada Alia. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Alia Azwar binti Abdul Aziz, berumur 17 tahun dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Seorang guru. Okey, baik. Dan akhir sekali kita ada Rachel. Selamat sejahtera. Nama saya Rachel Alfon. Saya berumur 17 tahun. Saya bercita-cita nak jadi peguam. Wow, peguam. Hebat. Okey, nampaknya semua anak murid cikgu ni mempunyai cita-cita yang begitu menarik dan cita-cita yang tinggi ya cikgu. Jadi, kita nak tahu apa sebenarnya apa orang kata semangat mereka untuk capai cita-cita mereka itu dengan belajar subjek sejarah hari ini. Jadi, kalau anda nak tahu apa yang akan kita sama-sama terokai hari ini, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Rundingan merupakan salah satu usaha untuk merintis jalan ke arah kemerdekaan. Tujuannya adalah untuk membincangkan hal keselamatan, hubungan British dengan Tanah Melayu dan soal berkaitan dengan perlembagaan negara. Rundingan ini melibatkan Wakil Raja-Raja Melayu dan Wakil Parti Perikatan. Tunku Abdul Rahman merancang perjalanan rombongan ini ke Karachi agar dapat menggunakan masa itu untuk mendapatkan persetujuan dan menyusun strategi apabila berunding dengan kerajaan British. Tunku Abdul Rahman dan Wakil Raja-Raja Melayu telah mengadakan rundingan ke London untuk membincangkan hal keselamatan, hubungan British Tanah Melayu dan perlembagaan negara yang akan merdeka. Rundingan tersebut berlangsung dari 18 Januari 1956 hingga 6 Februari 1956. Perkara yang berjaya dirundingkan bagi pihak British antaranya ialah pihak British akan memberikan bantuan pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Bagi pihak perwakilan Tanah Melayu pula, mereka menuntut agar tarikh kemerdekaan tidak lewat dari 31 Ogos 1957. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam subjek kita hari ini, sejarah dan khususnya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 bersama dengan Cikgu Azahari dan 6 orang murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Paling Megarang, Selangor. Okey, jadi semua murid atas talian, kalau anda sudah bersedia, sila tunjukkan thumbs up di depan kamera macam ini.
Okey, nampaknya semua dah bersedia. Cikgu dah bersedia, cikgu? Ya, sudah Wani. Okey, jom kita mulakan dengan pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan, cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, anak-anak murid sekalian, untuk hari ini kita akan belajar beberapa perkara berkaitan tentang Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dan untuk siri yang pertama ini, saya lebih fokus kepada bagaimanakah usaha rombongan kemerdekaan bagi merundingkan kemerdekaan bagi negara kita. Dan juga kita nak pelajari lebih kepada peranan Suruhanjaya. Apakah peranan Suruhanjaya ini untuk membentuk perlembagaan bagi negara kita yang bakal merdeka. Untuk siri yang kedua nanti akan lebih mengupas kepada apakah isi kandungan. Baik Wani, kita teruskan. Ya, siri 1 hari ini. Ya, siri 1. Dan apa yang anak-anak murid lihat sekarang ini adalah gambar ahli rombongan kemerdekaan. Ahli rombongan kemerdekaan kita terdiri daripada wakil-wakil Raja-Raja Melayu dan juga wakil-wakil Parti Perikatan. Inilah dia. Saya rasa dalam banyak-banyak gambar ini anak murid sekalian dah tahu dah siapa. Dah tahu dah yang mana satu Tunku Abdul Rahman. Itulah ketua rombongan. Okey, dan seterusnya ini adalah ahli-ahli rombongan yang ada yang mengikuti sekali dalam rombongan kemerdekaan ke London. Kita ada Datuk Abdul Razak. Yang paling senang nak ingatlah untuk SPM, bagi calon-calon di luar sana, kalau nak cari jawapan, cari nama-nama yang dekat dengan kita, yang senang anda nak ingat. Contohnya Tunku Abdul Rahman. Siapa tak kenal Tunku Abdul Rahman? Okey, Datuk Abdul Razak, dan mungkin anda juga boleh ingat Datuk Nik Ahmad Kamil. Ini antara nama-nama yang mudah untuk kita ingat. Okey. Dan seterusnya kita tengok ini adalah perjalanan Tunku Abdul Rahman dan ahli rombongan untuk merundingkan kemerdekaan. Okay, dari Kuala Lumpur, Tunku Abdul Rahman bergerak ke Singapura menaiki kapal terbang. Dan dari Singapura, Tunku Abdul Rahman bergerak ke London menggunakan kapal laut. Tetapi ahli rombongan telah singgah sebentar di Karachi, Pakistan. Dan di Karachi, ahli rombongan telah meneruskan perjalanan ke London menaiki kapal terbang. Okay, saya rasa anak-anak di Google Meet, anak murid di Google Meet, ada tak pertanyaan dalam dalam perjalanan ahli rombongan ini? Ya, Alia ada soalan, Alia. Silakan. Cikgu, saya nak tanya, bagaimana Tunku Abdul Rahman ni pergi ke Karachi menaiki kapal laut? Okey, terima kasih Alia Azwa. Seperti yang saya bagi tahu tadi, dari Singapura menaiki kapal laut. Okey, cumanya kenapa naik kapal laut? Kenapa tak terus dari Kuala Lumpur straight ke London naik kapal terbang? Okay, itu persoalannya. Okay, bagi Tunku Abdul Rahman inginkan masa yang panjang untuk berunding dengan ahli-ahli yang lain. Apa strategi yang patut kita gunakan sewaktu berbincang dengan British? Kita tahu kerajaan British memang banyak muslihat sepanjang kita dijajah. Jadi Tunku Abdul Rahman ambil masa di kapal laut untuk berbincang dengan wakil Raja-Raja Melayu. Apa strategi yang patut kita gunakan sewaktu berbincang dengan kerajaan British. Okey. Dan seterusnya bila sampai di London, Tunku Abdul Rahman, ini antara kata-kata Tunku Abdul Rahman sewaktu ucapan di London. Okey, rombongan saya sedang berusaha bagi mendapatkan taraf berkerajaan sendiri untuk Persekutuan Tanah Melayu dengan serta-merta. Dia desak British untuk bagi kita kerajaan serta-merta. Okey. Dan juga kemerdekaan penuh pada tahun hadapan. Bermakna Tunku Abdul Rahman ke London dengan membawa tarikh merdeka untuk Tanah Melayu. Okey, dan apabila perundingan itu dilakukan antara wakil kita, wakil Tanah Melayu dengan kerajaan British, ada beberapa perkara yang kita bincangkan. Okey, ini antara perkara yang kita sepakati. Okey. Wakil Tanah Melayu dan juga wakil kerajaan British, kita telah bersepakat, kita telah bersetuju untuk memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Itu pasti. Okay? Dan juga yang kedua-dua pihak juga telah bersetuju untuk membentuk sebuah Suruhanjaya perlembagaan. Apa tugas dia? Dah nama pun Suruhanjaya perlembagaan.
untuk membuat perlembagaan. Okey? Itu kronologi dia. Dari KL ke Singapura, singgah ke Karachi, pergi ke London, sampai di London kita berbincang. Okey? Dan kita masuk kepada soalan, Wani, boleh? Boleh, cikgu. Okey, ini antara contoh soalan-soalan yang akan ditanya di peringkat SPM. Mungkin ini adalah soalan untuk silibus baru KSSM. Tapi ikut sejarah KBSM, bentuk soalan, soalan struktur, kebanyakannya sebelum soalan dimulakan, kita ada pernyataan di sini. Ataupun kita panggil sebagai stimulus. Untuk anak murid di luar sana, jangan abaikan pernyataan ini. Mungkin pernyataan ini adalah clue untuk menjawab, atau mungkin pernyataan ini adalah jawapan kepada soalan. Betul. Okey, kita tengok ya. Contoh, soalan A. Senaraikan ahli rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 4 markah. Saya rasa tadi saya dah bagi tahu kepada awak semua di luar sana, siapakah yang paling senang sekali nak jawab? Siapakah? Rasa-rasanya yang paling senang tadi adalah Tunku Abdul Rahman sebagai ketua. Okey, 4 markah lah. Bagi 4 jawapan. Okey, nak bagi lebih, boleh ke tidak, Wani? Boleh, tapi markahnya akan kekal 4. Ya, boleh bagi lebih, tak ada masalah. Kalau rasa tak yakin dengan Tunku Abdul Rahman, sebutlah siapa-siapa saja. Tak ada masalah. Tak ada potong markah pun. Okey, untuk B, apakah tujuan rombongan tersebut ke London? 2 markah. Dan untuk C, selalunya di peringkat SPM, soalan C adalah soalan yang berbentuk kebat, kemahiran berfikir. Okay, dan anda boleh fikir sendiri tanpa fakta buku. Tapi soalan yang sebegini, ini adalah soalan kebat. Soalan kebat yang sebegini adalah soalan kebat berfakta. Tak boleh nak minta pendapat anda. Okay, kita kena ada fakta. Okay, pada pendapat anda, mengapakah kerajaan British bersetuju dengan perkara yang dirundingkan oleh perwakilan Tanah Melayu? Kalau ikut logik akal, setelah 400 tahun kita dijajah, tiba-tiba dia bagi merdeka. Why? Kenapa? Okay, yang ini saya nak minta Akmal untuk jawab soalan C nanti. Okey, kita tengok jawapan untuk B. Okey, untuk menjawab soalan sebegini, mulakan jawapan anda dengan kepala ayat. Kenapa perlu kepala ayat? Sebab untuk melengkapkan jawapan awak. Di peringkat SPM, jawapan yang tak lengkap, jawapan yang tergantung, maksud saya ayat yang tergantung, markahnya hanya separuh. Rugi dekat situ. Jadi nak selamat, guna kepala ayat. Di mana nak dapat kepala ayat? Di soalan. Semudah itu. Okay, tujuan rombongan tersebut ke London ialah, kenapa ke London? Untuk bincang berkaitan keselamatan, 1 markah di situ. Untuk bincangkan hubungan antara British dan Tanah Melayu, 1 markah kat situ. Dah ada 2 markah kat situ. Okay? Kalau tak ingat berkaitan tentang ini, tadi ada 2 perkara yang kita bincangkan. Kenapa ke London? Sebab kita nak bincangkan kemerdekaan. Itu pun adalah jawapan. Okey, untuk kemerdekaan. Dan biasakan untuk menjawab jawapan yang seterusnya, biasakan sambung dengan kata hubung dan ataupun penanda wacana, supaya menjadikan ayat awak itu adalah satu ayat yang lengkap. Okey. Dan seterusnya untuk soalan C, saya nak minta siapa tadi? Akmal. Okey, Akmal, sila cuba Akmal. Baik dah. Jawapan saya, pada pendapat saya, kerajaan British bersetuju dengan perkara-perkara yang dirundingkan kerana desaan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu melalui Piagam Atlantik. Piagam meminta penjajah menamatkan penjajahan dan memberikan kemerdekaan kepada negara-negara yang dijajah. Kesannya, British memberi jaminan untuk berkerajaan sendiri secepat mungkin. Terima kasih. Okey, terima kasih Akmal. Ini jawapan Akmal. Kita tengok berapa markah yang Akmal dapat. Seperti biasa, mulakan dengan kepala ayat. Okey, mulakan jawapan awak. Okey, gesaan PBB. PBB 1 markah.
British tak boleh cakap apa sebab ini adalah arahan PBB kepada kerajaan British. Dia kena ikut. Sebab itu dia bersetuju melalui Piagam Atlantik. Okay, ada 2 markah. Apa yang Piagam Atlantik tu suruh? Piagam Atlantik menyuruh semua penjajah-penjajah di luar sana tamatkan penjajahan. Itu arahan PBB. Nak tak nak British kena akur. Okay? Dan kesan dia memberi jaminan untuk berkerajaan sendiri secepat mungkin. Okay, ada 4 markah di situ. Tahniah Akmal, markah penuh. Okey cikgu, saya nak tanya di sinilah. Untuk soalan kebat sebegini, soalan menanyakan pada pendapat anda. Macam mana kalau murid terlupa nak tulis pada pendapat saya ataupun terlupa jadi mereka letak jawapan kita bersetuju. Macam mana tu cikgu? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Tak semestinya kepala ayat ni kita ambil dari soalan. Kita guna ayat kita sendiri pun tak apa. Tak ada masalah. Okey. Okey Wani? Baik cikgu. Okey, seterusnya kita tengok satu contoh soalan esei. Seperti biasa, jangan abaikan pernyataan. Okey, kesungguhan Raja-Raja Melayu, para pemimpin dan rakyat dalam usaha menuntut kemerdekaan telah membawa misi kemerdekaan ke London. Okey, untuk A, terangkan kronologi perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan. Kalau ingat peta tadi, anda boleh jawab soalan A. Yang ni saya minta Kaisara nanti jawab. Okey, untuk 4 markah. B, huraikan perkara yang dirunding dan disepakati. Semudah tadi, apa yang kita minta dekat kerajaan British tadi? Kita minta kemerdekaan. Dan kita telah sepakat untuk membentuk Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, dan untuk C, sebagai warga negara yang patriotik, bagaimanakah anda dapat mengisi kemerdekaan negara? Okey, untuk soalan kebat yang sebegini, ini adalah kebat yang terbuka. Tak perlu fakta sejarah. Ini betul-betul apa pendapat awak? Apa cara anda di luar sana? Ya. Okey, kita tengok jawapan untuk A. Saya minta Kaisara. Perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan London dimulakan dengan berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura menaiki kapal terbang. Rombongan kemerdekaan menyambung perjalanan dengan menaiki kapal laut MV Asia yang berlepas dari pelabuhan Tanjung Pagar, Singapura pada 1 Januari 1956 pukul 5 petang dengan membawa semangat kemerdekaan. Okey, kita tengok berapa markah Kaisara dapat. Dari KL ke Singapura menaiki kapal terbang. 1 markah kat situ. Untuk soalan sebegini, sebolehnya tulislah jawapan anda ikut kronologi, ikut turutan. Dari KL ke Singapura. Dari Singapura singgah ke Karachi. Dari Karachi bergerak ke London. Sebolehnya ikut turutan. Tapi jika jawapan anda berterabur di peringkat SPM, kita masih lagi bagi markah. Let's say dari KL ke London, dari London turun Karachi, dari Karachi ke Singapura, tak ada masalah. Tapi sebolehnya ikutlah turutan. Baik. Okey, untuk soalan C, saya minta siapa ni? Azwa? Alia Azwa. Alia Azwa. Sebagai warga negara yang patriotik, kemerdekaan negara dapat diisi dengan menyematkan semangat patriotisme yang tinggi dalam diri kita dengan menghormati rukun dan perlembagaan negara serta mematuhi peraturan dan melaksanakan tanggungjawab berlandaskan pegangan negara. Okey, terima kasih Alia Azwa. Ini pendapat dia. Bagaimana Azwa nak mengisi kemerdekaan negara dengan menyemat semangat patriotisme, menghormati rukun dan perlembagaan negara. Okey, let's say Wani, jawapan Alia sehingga menghormati rukun sahaja. Itu bukanlah ayat yang lengkap. Menghormati rukun apa? Is it rukun nikah? Adakah rukun Islam? Ya. Okay, kalau sehingga rukun saja, tiada markah di situ. Sebab itu bukan ayat yang lengkap. Tapi Azwa disambung dan perlembagaan negara di situ. Barulah lengkap ayat dia. Okey, dapat berapa kat sini? Dapat 2, 4, 5 markah di sini. Okey, dan saya rasa mungkin Wani boleh cerita sikit bagaimana Wani sebagai selebriti
untuk mengisi kemerdekaan kita sekarang ini? Untuk diri Wani sebagai seorang penghibur, Wani akan menerapkan semangat patriotisme itu dalam diri dengan cara menghafal dan menghayati lagu-lagu patriotik supaya apabila tiba pada hari kemerdekaan kita dapat menyanyikan lagu itu dengan penuh semangat. Yeah. Betul tak cikgu? Betul Wani. Okay. Berapa markah kat situ ya? Adalah 2-3 markah kat situ. Okey, bolehlah cikgu, bolehlah. Okey, kalau boleh calon-calon di luar sana kalau macam jawapan Wani tadi menyemat semangat patriotik dengan menerapkan lagu-lagu patriotik, 2 markah. Boleh bagi contoh lagu patriotik. Ya. Okey, kalau bagi contoh pun ada markah di situ. Seperti menghayati lagu Negaraku. Saya sarankan, saya nasihatkan anak-anak murid kat luar sana lagu Negaraku hafal. Betul. Bukan setakat hafal, tahu maksud lagu Negaraku. Setiap baris-baris ayat lagu Negaraku itu ada maksud dia tersendiri. Dan kalau anda menghayati baris-baris lagu Negaraku itu, tersematlah semangat patriotik, semangat cintakan negara dalam diri. Okey, itu antara jawapan-jawapan yang kita boleh guna pakai. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, soalan kebat terbahagi kepada 2. Kebat berfakta dan juga kebat terbuka. Kalau soalan sebegini, murid-murid di luar sana boleh ceritakan cara anda sendiri. Tidak tertaluk kepada buku, tidak tertaluk kepada sesiapa sahaja. Mungkin cara anda sendiri. Okey. Tapi saya yakin cikgu kalau murid semua ni mereka mesti lagi suka kalau dapat soalan AC terbuka, betul? Ya, betul. Sebab soalan sebeginilah yang membantu calon kita. Ya. Kalau kita tengok sejarah KBSM, soalan sebegini membawa kepada 8 markah. Bayangkan kalau calon kena jawab 3 soalan esei. 3 kali 8 dah berapa dah? Banyak dah 24 tu, cikgu. markah. So soalan sebegini anda semua kena tackle soalan sebegini. Ya, betul. Okey, jadi cikgu, ini kita dah buat beberapa soalan AC bersama dengan Cikgu Azahari. Jadi lepas ni cikgu mungkin cikgu boleh bagi hint apa yang kita akan tengok lepas ni cikgu. Okey, selepas ini kita akan masuk pula kepada Suruhanjaya Perlembagaan dan beberapa contoh lagi lah soalan struktur dan juga soalan esei. Okey, baik. Ada beberapa lagi contoh soalan yang Cikgu Azahari sediakan untuk anda semua. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya atas nama rakyat Melayu mengisytiharkan bahawa kemerdekaan penuh pada tahun 1957. Dewan Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Mengasihani, saya mengisytiharkan tarikh kemerdekaan adalah pada 31 Ogos 1957.
31 Ogos 1957, tarikh kita diisytiharkan kemerdekaan, dan itu sebenarnya memberikan rasa penghargaan kepada tokoh-tokoh negara kita pada waktu dulu kerana telah berjaya mendapatkan kemerdekaan untuk negara Malaysia pada masa kini. Jadi kita bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek sejarah hari ini dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baik cikgu, klip yang telah ditunjukkan setelah tadi sebenarnya kan Wani ada satu keinginan yang nak sangat ada pada waktu itu, menyaksikan sendiri Perdana Menteri kita melaungkan kemerdekaan itu cikgu. Tapi apakah daya sekarang ini kita hanya mampu menghargai pengorbanan dan jasa mereka, dan adanya subjek sejarah ini mampu memberikan kesedaran dan memberi semangat patriotik dalam diri semua masyarakat. Jadi cikgu, kita dah buat pelbagai soalan tadi dan sekarang ini kita akan nak teruskan kepada apa pula cikgu? Okey Wani, terima kasih. Kita teruskan dengan sambutan. Bagaimanakah sambutan penduduk di Tanah Melayu terhadap rombongan merdeka? Seperti yang anda lihat tadi, dua video tadi adalah dua buah video yang hampir sama. Ya. Hampir sama. Cuma saya nak anda dapat gambaran apa sebenarnya yang terjadi. Setakat baca buku, saya rasa anda agak sedikit bosan. Baca perkataan sahaja. Saya bawakan anda gambaran sebenar. Okay, bagaimana ahli rombongan turun di lapangan terbang Batu Berendam Melaka dan diarak sepanjang jalan sehingga ke Bandar Hilir. Okay, saya orang Melaka. Wah. Saya tahu betapa jauhnya dari Batu Berendam nak ke Bandar Hilir. Jauh tu Wani. Agak-agak berapa kilometer cikgu? Hampir 20 km lah juga Wani. Wow. Okay, dan sepanjang itu rakyat kita sanggup berdiri di sepanjang jalan untuk tengok Tunku Abdul Rahman dan ahli rombongan diarak. Hebat sekali cikgu. Hebat sekali. Dan ini adalah antara gambar-gambar yang saya nak kongsikan. Ini Tunku Abdul Rahman keluar dari pesawat Malayan Airways. Okay, di lapangan terbang Batu Berendam Melaka. Yang inilah yang saya kata tadi. Tunku Abdul Rahman dan ahli rombongan diarak sepanjang jalan ke Bandar Hilir Melaka. Okey, dan ini pula sewaktu tiba di Padang Bandar Hilir Melaka, dia disambut dengan sangat meriah sekali. Bayangkan Wani, 100,000 orang datang Wani. Wow. Seperti kita sambut hari kemerdekaan kita. Ya. Satu ketika dahulu. Okay, bila lagi lah kita nak sambut merdeka sebegitu meriah kan Wani? InsyaAllah kita doakan supaya tahun depan kita dapat kembali menyambut kemerdekaan itu cikgu. InsyaAllah. Amin. Okey, dan yang ini kita tengok senyuman merdeka. Sebenarnya rakyat dah tahu kita bakal merdeka. Tapi rakyat nak tengok, nak dengar sendiri dari mulut Tunku Abdul Rahman. Dan akhirnya bukan setakat rakyat, pemimpin pun datang menyambut kepulangan ahli rombongan seperti Datuk VT Sambanten. Siap kalungkan bunga lagi. Tengok senyuman dia. Sangat manis. Okay, dan ini Wani, Tunku Abdul Rahman telah membaca scroll pengisytiharan pengumuman tarikh kemerdekaan. Bayangkan kita dijajah 400 tahun lebih. Dan saat ini bila rakyat dengar Tunku Abdul Rahman kata kita akan merdeka pada 31 Ogos 1957. Bayangkan perasaan kita pada waktu itu. Betul. Kalau rasa sedih kita nak merdeka, saya tak tahulah. Mungkin tak ada perasaan orang tu. Ya. Okay? Dan ini kata-kata Tunku Abdul Rahman. Okay, kata-kata Tunku Abdul Rahman, kemerdekaan kini dalam genggaman. Saya rasa anak-anak murid di luar sana ataupun rakyat-rakyat di luar sana bezakan tangan Tunku Abdul Rahman. Ketika ini Tunku Abdul Rahman melaungkan merdeka dengan menggenggamkan tangan beliau. Tetapi sewaktu kita merdeka, Tunku Abdul Rahman membuka tangan beliau. Kenapa? Sewaktu ini kita bakal merdeka, kita dah genggam dah merdeka. Dan sewaktu 31 Ogos kita dah merdeka. Ya. Itu simbolik tangan Tunku Abdul Rahman. Tapi Wani, kita masih ada lagi kerja. Kerja kita adalah membuat perlembagaan. Siapa yang buat perlembagaan? Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ataupun dipanggil sebagai Suruhanjaya RAID. Kenapa dipanggil Suruhanjaya RAID? Sebab ketua dia bernama RAID. Lord RAID dan juga ahli-ahlinya. Okey. Dan tugas Suruhanjaya RAID membincangkan, menyusun
dan merangka perlembagaan bagi negara kita yang bakal merdeka. Itu tugas mereka. Dan ada beberapa gerak kerja yang dilakukan oleh Suruhanjaya Red ini. Saya rasa Atikah boleh bagi tahu kita apakah gerak kerja Suruhanjaya ini. Okey, sila cuba Atikah. Gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah meminta cadangan daripada semua penduduk yang berminat secara bertulis atau lisan. Kedua, meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan. Ketiga, mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu. Okey, terima kasih Atikah. Macam Atikah kata tadi Wani, tugas Suruhanjaya Red ni, mereka ni bukan penduduk Tanah Melayu, bukan. Mereka ini adalah pegawai-pegawai dari luar Tanah Melayu, dari Britain, dari India. Tapi dia buat perlembagaan untuk kita. Dan dia kena tanya kita apa yang kita nak. Sebab itulah gerak kerja seperti yang Atikah sebut tadi, meminta pandangan daripada orang ramai, termasuk parti-parti politik. Itu antara gerak kerja. Okey, dan hasilnya pelbagai pandangan, pelbagai idea telah dilontarkan oleh semua rakyat yang ada di Tanah Melayu melalui parti-parti politik. Dan mereka telah membincangkan, membahaskan semua perkara ini. Adakah, let's say contoh, adakah pendapat Wani tu kita boleh masukkan dalam perlembagaan? Tak semestinya. Ia mestilah dibahaskan, dibincangkan. Okay? Dan kita tengok contoh soalan Wani. Okay? Seperti yang saya kata tadi, sebelum soalan ada pernyataan, ada stimulus. Dan seperti ini dia bagi kita gambar. Gambar ini adalah gambar Tunku Abdul Rahman naik sebuah kereta diarak di Padang Bandar Hilir, Melaka. Okey, kita tengok apakah tujuan rombongan Merdeka ke Bandar Hilir, Melaka. For sure tadi saya dah terangkan kepada anda semua, anak-anak murid di luar sana, balik dari London ke Melaka, satu tujuan yang utama. Ya. Bagi tahu tarikh kemerdekaan. Kena ingat benda itu. Okey, yang kedua, berikan gambaran sambutan rakyat terhadap rombongan Merdeka. Sebab itulah tadi saya tunjukkan kepada anda semua, anak-anak murid semua, sebuah video supaya anda dapat gambarkan apa yang berlaku sebenarnya. Okey, untuk gambaran ini mungkin saya nak minta salah seorang nanti student pelajar di Google Meet untuk jawab. Dan C, mengapakah pengumuman tarikh kemerdekaan negara diisytiharkan di Melaka? Kenapa Melaka? Kenapa tak kat Selangor? Okay, kenapa tak dekat Perlis? Okay, kenapa kat Melaka? Nanti kita tengok. Okay, tujuan seperti biasa, ingatan saya kepada semua, mulakan jawapan anda dengan kepala ayat untuk melengkapkan jawapan. Mengumumkan tarikh kemerdekaan. For sure, pasti. Itu yang kita nak buat. Umumkan tarikh kemerdekaan. Bila tarikh kemerdekaan tersebut? 31 Ogos 1957. Dah 2 markah kat situ Wani. Okay, Tunku Abdul Rahman juga memaklumkan kemerdekaan kita ni yang bakal dicapai ni adalah melalui sebuah perjanjian. Markah yang ketiga di situ. Dan apakah nama perjanjian tersebut? Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu. Okay, sepatutnya 4 markah di sini. Tapi disebabkan markah yang ditawarkan hanyalah 2 markah sahaja. Okay? Dan seterusnya soalan B. Siapa boleh jawab untuk soalan B? Okey, Rachel nak cuba. Sambutan rakyat terhadap rombongan Merdeka amat meriah. Tunku Abdul Rahman dan ahli rombongan selamat tiba di lampangan Terbang Batu Berendam Melaka pada 20 Februari 1956. Ahli rombongan diarak hingga ke Padang Bandar Hilir, Melaka. Lebih kurang 100,000 orang datang dari seluruh negara bagi mendengar ucapan pengumuman tarikh kemerdekaan. Laungan Merdeka bergemuruh serentak dengan pengumuman tersebut. Terima kasih Rachel. Perkara yang pertama, kalau tengok video tadi rasa-rasa meriah ke, suram ke tak tahu macam mana nak gambarkan. Meriah tak terkata, cikgu. Semestinya meriah.
100,000 orang datang, takkanlah suram keadaan waktu itu. Melainkan kalau ada kematian lah. Amat meriah. Itu dah ada satu markah di situ. Dan di mana bermulanya gambaran sambutan itu? Di lapangan terbang Batu Berendam, Melaka. Kemudian tadi dari lapangan terbang, apa yang berlaku? Diarak. Markah yang ketiga. Dan bila dah diarak sampai di Padang Bandar Hilir Melaka, apa yang berlaku kat situ? Berapa ramai yang datang? Seringkali saya bagi tahu tadi 100,000 orang yang datang. Apa yang dia buat kat situ? Adakah semata-mata nak tengok Tunku Abdul Rahman? Tak mungkin. Tidak. Kita nak dengar ucapan pengumuman tarikh kemerdekaan. Dan apa jadi bila Tunku Abdul Rahman umumkan tarikh kemerdekaan? Semestinya laungan merdeka. Bayangkan 100,000 orang melaungkan merdeka serentak beramai-ramai. Wow. Menusuk kalbu ni. Ya, betul cikgu. Siapa yang tak tersentuh hati bila dengar laungan merdeka ni, saya tak tahulah. Saya tak tahulah. Mungkin tak ada perasaan kot. Mungkin. Mungkin. 4 markah. Okey, boleh saya teruskan Wani? Boleh cikgu. Okey, terima kasih. Dan untuk soalan esei, ini adalah contoh seperti biasa, ada penyataan, ada stimulus. Apakah terma rujukan? Untuk membuat perlembagaan Suruhanjaya Red mesti ada rujukan yang tertentu. Yang ini saya nak minta Zul untuk menjawab soalan A nanti. Okey, dan untuk B, terangkan gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan. Yang ini saya rasa saya tak perlu nak jelaskan sebab Atikah dah bagi tahu tadi. Dan C, bagaimana Persekutuan Tanah Melayu berjaya mengukuhkan perpaduan rakyat. Untuk soalan ini adalah soalan kebat. Tapi kalau anda tak tahu Persekutuan Tanah Melayu itu apa, anda tak boleh nak kaitkan dengan perpaduan. Seperti yang kita dah bincangkan tadi Wani, sejarah kena baca. Betul. Nak tak nak kena baca. Okey, saya nak minta siapa tadi? Zul Helmi. Silakan Zul. Okey. Antara terma rujukan bagi Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri mempunyai kuasa autonomi tertentu. Di samping itu, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Baik. Terima kasih Zul. Terima kasih Zul. Okay, ini antara rujukannya lah. Seperti biasa, ingatan saya kepada calon semua, gunakan kepala ayat. Nak guna ayat sendiri tak apa, tapi pastikan ayat anda adalah sebuah ayat yang lengkap dan tidak tergantung. Okay? Antara rujukan dia, Suruhanjaya ini nak buat perlembagaan, mestilah nak wujudkan sebuah kerajaan pusat yang kuat. Nak pastikan kita punya government adalah sebuah kerajaan pusat yang kuat. Itu rujukan dia. Yang kedua, nak pastikan kerajaan negeri ni ada kuasa dia sendiri. Kalau kita flashback balik, siaran-siaran sebelum ini kita ada bincangkan tentang apakah fungsi kerajaan pusat, apakah fungsi kerajaan negeri. Ada. Okey. Dan bagaimana nak sambung dengan isi yang seterusnya, gunakan penanda wacana. Gunakan penanda wacana yang sama pun tak apa Wani. Ya. Selain itu, and then bawah selain itu pun tak ada masalah. Untuk sejarah, nak jawab jawapan sejarah di peringkat SPM, kita memerlukan kemahiran bahasa Melayu yang level bawah je. Tak payah nak guna ayat-ayat level tinggi yang sampai pemeriksa pun tak faham. Ayat-ayat biasa saja. Okey, di samping itu, semestinya kita nak melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu. Okey, sebagai sebuah institusi berperlembagaan. Okey, ini antara contohnya. Okey, baik cikgu. Ini untuk jawapan ACA. Dan lepas kita ada lagi soalan B dan C ya cikgu. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kalau nak tahu lepas ni soalan macam mana nak teknik menjawab soalan selepas ini, kembali bersama saya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam Subjek Sejarah hari ini bersama dengan Cikgu Azahari dan 6 murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Paling Megarang, Selangor. Baik Cikgu, kita nak teruskan dengan menjawab soalan esei C. Silakan. Ya, terima kasih Wani. Saya terus ke C sebab jawapan untuk B tadi Atikah dah terangkan untuk kita. Baik. Okey, bagaimanakah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ini mengukuhkan perpaduan rakyat? Kerana pemimpin kita terdiri daripada pelbagai kaum. Kalau anda ingat gambar awal-awal tadi, kita ada Tunku Abdul Rahman dan beberapa orang pemimpin. Ya. Dan pemimpin ini terdiri daripada pelbagai kaum. Dan kalau anda ingat, Wani ingat tadi ada satu gambar mengalungkan bunga di leher Tunku Abdul Rahman. Itu juga pemimpin berbangsa India. Boleh ingat tak Wani tadi? Ingat. Siapa Wani? Silap Tun VT Sambatan? Ya, bagus Wani. Kuat daya ingatan Wani. Okey, VT Sambatan. Okey, pemimpin pelbagai kaum. Apa pemimpin ini buat? Okey, utamakan perundingan, everything, segala-gala hal berkaitan perlembagaan mestilah melalui perundingan. Dan apa pemimpin ini buat? Memelihara kebajikan seperti hak istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum lain. Okey, untuk soalan kebat sebegini, biasakan anda menjawab dengan fakta. Fakta kita di sini pemimpin pelbagai kaum. Dan kita huraikan fakta itu. Okey, iaitu mengutamakan perundingan. Daripada huraian perundingan ini, huraikan dari situ. Itu dipanggil sebagai huraian lanjutan. Menjaga kebajikan. Kebajikan apa? Bagi contoh. Okey, hak istimewa dan kepentingan sah kaum lain. Okey, untuk jawab soalan sebegini. Baik. Okey, Wani, kita dah habis untuk soalan struktur dan esei. Dan boleh saya sambung untuk soalan objektif? Boleh, Cikgu. Okey. Untuk soalan objektif, di peringkat SPM, saya rasa calon dah tahu dah. Kita ada 2 kertas untuk dijawab. Soal kertas 1 objektif 40 soalan. Kertas 2 soalan struktur dan juga soalan esei. Bagaimana kita nak jawab soalan struktur? Seperti biasa, every soalan ada stimulus, ada penyataan, ada gambar. Tengok je gambar ni, saya rasa anda dah tahu ini adalah ahli rombongan kemerdekaan. Dah tahu dah ketuanya siapa? Ini dia, Tunku Abdul Rahman. Mengapa misi rundingan ni penting? Penting untuk kita. Kita tengok ya. Adakah A membincangkan mengenai perlembagaan? Untuk jawab soalan objektif, jangan cari jawapan yang betul. Mulakan langkah anda dengan mencari jawapan yang salah dulu. Okey, sebab yang salah semestinya salah. Okey. Adakah nak pergi London nak kukuhkan kerjasama kaum? Okey, kalau Wanilah nak bergaul, nak bekerjasama dengan kaum lain, adakah perlu nak pergi sampai ke London? Tak perlu. Rasanya tak perlu, Cikgu. Tak perlu. Di sini pun kita boleh bekerjasama. So B dah salah. Okey, untuk C, nak lindungi institusi Raja-Raja Melayu. Adakah institusi Raja-Raja Melayu ni berada di London? Tidak, di Tanah Melayu. Tak perlu sampai nak pergi ke London, tak payah. Adakah D? Siapa jawab D, minta maaf saya nak gelakkan dia. Mengenal pasti pemimpin negara. Adakah nak pergi London kita nak tahu mana satu Tunku Abdul Rahman sampai ke London? Tak perlu. Di Tanah Melayu je kita dah boleh tahu siapa VT Sambatan, siapa Tunku Abdul Rahman. Okay, so yang paling salah adalah B dan C. Tanpa memikirkan jawapan yang betul, dah tahu dah A adalah jawapan. Okay, sebegitu. Gunakan, manfaatkan masa yang ada 1 jam itu. Okay, next, seterusnya. Apa yang kita capai? Apakah persetujuan yang dicapai dalam rundingan di London? Yang ini memerlukan kemahiran membaca awak dari bab ke bab. Bab buku teks buku teks yang kita sediakan dari bab 1 hingga bab 10, kita telah susun ikut kronologi. Okay, ini apa, annex, apa yang terjadi. Contohnya A, penubuhan jawatan kuasa antara kaum. Jika anda baca, jawatan kuasa antara kaum ada kaitan dengan pembentukan Malaysia.
Lambat lagi Malaysia nak wujud. Kita baru merdeka. So, jawapan A dah salah. Okey. Sebab jawapan A berkaitan dengan pembentukan Malaysia, bukan dari bab ini. Okey, untuk 40 soalan, selalunya 2 atau 3 soalan ditanya bagi setiap bab. Kita dah boleh agak soalan 1 bab berapa, 2 bab berapa dan seterusnya. Okey. Dan persetujuan yang kita capai adalah pembentukan Suruhanjaya bebas. Okey, untuk soalan 3, soalan seterusnya ada gambar. Yang ni saya nak minta salah seorang pelajar saya untuk jawab ya. Bersedia lepas ni. Kita ada gambar Tunku Abdul Rahman sedang diarak. Mengapakah peristiwa ini penting? Dari awal tadi sehinggalah ke soalan ini, adakah saya bercerita tentang kempen pilihan raya? Adakah sekadar-kadar atas kunjungan semata-mata? Atau adakah nak membentuk Malaysia pada waktu ini? Okey, saya rasa siapa yang boleh jawab soalan ni? Okey, kita pilih. Okey, Alia, silakan. Jawapan dia C. Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan. Ya, pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan. Terima kasih Alia. Sebab jawapan A dari bab 8, jawapan D dari bab 5. Bukan dari bab yang ini. Okey, seterusnya mungkin nanti bersedia salah seorang. Kita ada Lord Reid, kita ada Sir William Ivor Jennings. Apa tujuan Suruhanjaya Reid ini dibentuk? Adakah untuk membentuk sistem pendidikan? Dari tadi sampai sekarang saya rasa satu perkataan pendidikan pun saya tak ada sebut. Betul. Dan saya rasa dalam buku teks pun tak ada langsung perkataan pendidikan. Tak ada kaitan. Adakah untuk membuat rundingan kemerdekaan? Ingat balik, siapa yang buat rundingan kemerdekaan? Adakah nak mengkaji hubungan antara kaum ataupun nak menyusun perlembagaan? Siapa boleh jawab? Siapa nak cuba? Atika. Jawapan saya D, menyusun perlembagaan. Okey, menyusun perlembagaan. Kalau dari tadi, kalau anda boleh ingat kronologi bab kita untuk siri yang pertama ini, dari Tanah Melayu ke London itu adalah rundingan. Dari London ke Tanah Melayu kita sambut dahulu. And then kita wujudkan Suruhanjaya untuk menyusun perlembagaan. Okey Wani. Nasihat saya, kalau anda tahu kronologi cerita, anda akan suka dengan sejarah. Ya, itulah dia sesi pembelajaran kita hari ini bersama dengan Cikgu Azhari dari Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Panglima Garang Selangor. Cikgu, saya rasa hari ini belajar 1 jam kelas dengan Cikgu. Kalau saya ambil sejarah saya balik, Cikgu dah boleh dapat A+ ke Cikgu? Dulu dapat apa ni? Saya dapat A. Alhamdulillah. Sikit lagi tu. Tapi tak apalah, kita doakan untuk anak murid Cikgu agar mereka berjaya mendapat A+ dalam subjek sejarah. Dan kepada anda di rumah, rajin-rajinkan membaca sejarah tentang negara kita. Pentingnya kita memupuk semangat patriotik dalam diri kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, jadi itulah saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak Cikgu Azhari sudi meluangkan masa Cikgu dan memberi banyak ilmu pengetahuan kepada mereka yang sedang menonton. Jadi sekian saja dari saya, Wani Keri. Kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Didik TV KPM. Salam sayang semua kepada anak ibu. Ibu mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menduduki SPM 2021. Berusaha bersungguh-sungguh walaupun pelbagai cabaran tahun ini. Jangan mudah putus asa ya. Tidak lupa kepada semua guru-guru yang telah mendidik anak saya daripada tadika hingga ke sekolah menengah, terutamanya SMK Teluk Panglima Garang. Ibu, terima kasih cikgu. Selamat maju jaya untuk anak ibu. Bye. Doa ibu sentiasa bersama kamu. Sebagai ibu bapa, tentulah kami ingin melihat anak kami berjaya dengan cemerlang dalam ujian SPM tahun ini. Namun, kejayaan ini tiada jalan pintas. Usaha gigih, tekun dan belajar secara sistematik dalam mengulang kaji amat penting, terutamanya dalam situasi yang sukar belajar secara online di rumah. Usaha gigih ini perlu disertai bersama dengan doa dan tawakal kepada Allah. InsyaAllah pasti akan berjaya.